warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam wa ala asyafi'i anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pertama kali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat dan salam ke atas junjungan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh para sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Quran dan surah Al-Fatir ayat yang ke-28, innama yaghshawah min ibadihil ulama. Sesungguhnya hanya saja hamba-hambaku yang takut kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala, hanyalah para alim ulama, iaitu ulama-ulama. Kenapa? Kerana tidaklah yang takut kepada Allah itu, yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah di kalangan orang-orang yang beriman kepada Allah. Orang-orang yang tahu orang yang tahu siapa itu Allah. Orang yang kenal Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila dia kenal Allah Subhanahu wa taala, maka di situ dia meletakkan takut dia itu kepada tempat yang benar. Tetapi apabila seseorang itu tidak mengenali siapa, contoh kalau kita mencintai seseorang, kan, kita mencintai seseorang tetapi kita tidak kenal dia, maka kita akan mencintai iaitu cinta yang fana, cinta yang berbohong sahaja. Kita hanya memberitahu saja aku cinta kamu, tapi kita tak kenal pun siapa dia. Kita tak kenal pun orang yang kita cinta tu siapa. Tetapi jika kita mengenali orang yang kita cinta, kita letak diri kita ini kepada tempat orang yang kita boleh rasa bahawasanya cinta dia itu ada pada kita dan dia pun ada cinta kita. Maka ketika itu kita akan meletakkan cinta kita sebenar-benarnya kepada tempat yang sebetulnya. Begitu juga kalau kita mengatakan bahawasanya aku mencintai cinta yang hakiki, aku mencintai cinta yang kekal abadi, tetapi kita tidak pernah kenal siapakah yang dikatakan, yang dipanggil sebagai cinta hakiki, iaitu kita tak tahu macam mana kita nak cari cinta hakiki. Kenapa kita tidak tahu? Kerana kita tidak mencari, kerana kita tak belajar. Kita tak belajar untuk mengenali siapa yang dikatakan yang membawa cinta hakiki yang sebenar. Tidak lain dan tidak bukan, yang membawa cinta hakiki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah cinta yang kita cari selama ini. Kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dikatakan bahawasanya cinta yang kita dambarkan selama ini. Tetapi jika kita tidak ketemui, kalau kita tak jumpa, macam mana? Cari para alim ulama. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fatir yang saya baru baca tadi, iaitu ayat yang ke-28, innama yakhshawah min ibadihi ulama, iaitu yang takut kepada Allah Ta'ala ni, yang kenal Allah Ta'ala ini, iaitu para alim ulama. Allah Ta'ala tak kata kita, kan? Tapi Allah Ta'ala kata iaitu para alim ulama. Kenapa? Kerana mereka mengenali siapa itu Allah, maka mereka akan rasa gerung kepada iaitu insan, kepada apabila seseorang insan itu ada rasa, apabila ilmu sudah memenuhi pada dada dia, maka dia beramal dengan ilmu tu, dia akan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala automatik. Tetapi kalau kita tidak ada rasa gerung, tidak ada rasa takut, maka kita tidak akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencari cinta hakiki yang pertama iaitu meletakkan cinta kepada tempat yang sebenar. Kita meletakkan cinta pada tempat yang selayak-layaknya. Kadang-kadang kita mencintai sesuatu lebih daripada kita mencintai yang hakiki, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Macam mana? Ketika mana Allah Subhanahu wa taala uji kita dengan cinta kepada manusia, maka kita sayang kepada manusia itu, kita sayang kepada
kepada isteri kita, kita sayang kepada anak-anak kita lebih daripada kita sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyebabkan kita semakin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada sedikit demi sedikit, dan kita mencampakkan cinta kita hanya kepada dunia semata-mata. Kenapa? Kerana sesungguhnya orang yang mencintai orang lain belum tentu dia telah mendapat cinta hakiki. Orang yang mencintai hartanya, keretanya, rumahnya, pangkatnya, kedudukannya, maka belum tentu dia mendapat cinta yang hakiki. Kenapa? Kerana semua yang dia miliki, kerana semua yang dia ada pada dirinya, iaitu manusia, cinta kepada kepada kenderaan, rumah dan segala harta, pangkat, kedudukan yang mereka punya, itu hanyalah perkara yang akan hancur pada satu masa nanti. Pangkatnya, dia akan tinggal pangkatnya. Keretanya, dia akan tinggalkan keretanya. Iaitu pada kedudukan dia ada anak isteri semua dia akan tinggal. Tetapi dia yang kekal abadi hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang cerdik menggunakan akalnya, maka dia akan meletakkan cinta pada tempat selayaknya. Ketika mana seseorang itu mencintai Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala juga mencintai kamu, mencintai kita. Kalau kita cinta kepada tempatnya selayaknya, kita cinta kepada tempatnya hakiki, tempatnya diradai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tempat iaitu Tuhan yang menciptakan kita. Apakah tidak layak untuk kita meletakkan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Sedangkan yang menjadikan kita, yang menjadikan ahli keluarga kita, orang yang kita sayang, maka tidak lain tidak bukan iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh itu haruslah kita meletakkan diri kita kepada tempat cintanya hakiki yang selayaknya. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala sendiri telah pun memberitahu di dalam hadis kursi yang mana man ahabba liqa Allah, barang siapa ingin ataupun suka untuk bertemu dengan Allah, cinta untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan seseronok sangat bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ketahuilah bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala ahabba Allahu liqa'ahu. Sesungguhnya Allah Taala juga iaitu ingin ataupun Allah Subhanahu Wa Taala juga suka untuk bertemu dengan kita. Jadi kalau kita suka bertemu dengan Allah Taala, automatik Allah Subhanahu Wa Taala itu suka iaitu bertemu dengan kita. Oleh itu letakkanlah cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak lain tidak bukan, tidak akan merugikan kita dan tidak akan mensia-siakan usia kita, tidak akan mensia-siakan waktu kita, tidak akan menyebabkan kita binasa di dunia maupun di dalam hari akhirat. Dan kata lagi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam iaitu berfirman dalam hadis kursi, wa man kariha liqa Allah, dan barang siapa yang benci untuk bertemu dengan aku, tak suka dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, karahallahu liqa'ahu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala juga tak suka untuk bertemu dengan dia. Jadi kalau orang tu tak suka bertemu dengan Allah, ketahuilah Allah Subhanahu Wa Taala juga tidak suka bertemu dengan kamu, tidak suka bertemu dengan kita. Wa na'udzubillah min zalik. Maka kita jauhilah diri kita daripada dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan iaitu Imam Muslim. Maka ketahuilah wahai saudara-saudaraku, tidak ada cintanya hakiki yang kita capai, tidak ada cinta yang kita mencari sama kita mencari cinta. Kenapa saya ni kan kita bagi tahu dekat ibu ayah kita, mak ayah kenapa ni asyik je bercinta dengan perempuan ni, perempuan khianat, bercinta dengan lelaki ni pembohong, bercinta dengan suami kadang-kadang tak romantik, marah, bercinta dengan isteri kadang-kadang malas. Maka cinta itu adalah cinta yang bukan cinta yang hakiki. Tetapi cinta yang hakiki, jika kamu menjaga ia, maka kamu akan dijaga. Jika kamu mencintainya setulus hati, maka ketahuilah Allah Ta'ala juga mencintai kamu setulus hati. Di dalam hadis lain baginda Rasulullah SAW bersabda,
Sesungguhnya Allah Ta'ala memberitahu di hadis kursi bahwasanya Allah SWT ini duduk pada sangkaan hamba dia. Apabila kamu bersangka bahwasanya Allah Ta'ala itu sayang kepada kamu, jika kita bersangka bahwasanya Allah Ta'ala itu cinta kepada kita, ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala benar-benar mencintaimu. Tetapi kalau kita selalu buruk sangka, Allah Ta'ala benci aku ni, Allah Ta'ala tak sayang kat aku ni, kan, Allah Ta'ala ni tak suka kat aku ni, maka ketahuilah memang betul pun Allah Ta'ala tak suka kat kamu. Kenapa? Kerana kamu sudah buruk sangka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi kamu sudah berusaha, kamu sanggup tinggalkan maksiat semata-mata kerana Allah. Kamu sanggup tinggalkan segala dunia semata-mata kerana Allah. Tinggalkan dunia bukan bermaksud kita meninggalkan dunia tanpa mengambil manfaat padanya. Bukan. Tetapi kita boleh mengambil dunia. Kata ulama, apabila kita mengambil dunia, maka cukuplah kita meletak hanya di genggaman tangan kita. Tetapi apabila kita mengambil akhirat, apabila Allah SWT firman, apabila baginda Rasulullah SAW bersabda, apabila sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW yang telah disebarkan oleh para alim ulama, maka kita ikut apa yang telah ditunjuk ajar oleh baginda Rasulullah SAW yang diwarisi iaitu alim ulama. Kita mengambil daripada intipati yang mana yang telah, kalau kita buat macam ni, ini fadilatnya. Kalau kita buat macam ni, kita semakin hampir kepada Allah Ta'ala. Kalau kita buat macam ni, Allah Ta'ala sayang kat kita. Kalau kita buat macam ni, Allah Ta'ala lagi kasih kepada kita. Maka kita pun mengambil daripada setiap kalam-kalam baginda Rasulullah SAW, perbuatan baginda Rasulullah SAW, iaitu maka kita ambil segalanya untuk kita amalkan supaya kita mendapat cintanya hakiki. Tetapi apabila contoh kamu diberikan dengan kekayaan, kita diberikan dengan kekayaan, maka kita teruskan bekerja, tak ada masalah. Tetapi kita letakkan macam mana cara untuk dengan kekayaan itu, untuk aku menjadikan kekayaan itu sebagai tempat menjadi redha Allah Subhanahu Taala. Macam mana dengan kekayaan, macam mana dengan harta, dengan anak-anak, dengan isteri, untuk mencari redha Allah Subhanahu Taala. Sesungguhnya redha Allah Subhanahu Taala ada pada tempat itu. Kita berkahwin, silakan mahu berkahwin. Kita nak ada anak, silakan ada anak. Kita nak ada rumah, silakan ada rumah. Nak buat rumah besar, silakan. Kita nak ada kereta mewah, silakan. Kita nak ada harta apapun, silakan. Tetapi kita fikir, ketika mana kita mencari harta, ketika mana kita mencari segala kekayaan di dunia ini, ketika mana kita mencari cinta manusia, kita fikir macam mana caranya untuk kita mencari redha Allah. Sesungguhnya pada setiap kekayaan itu, pada setiap rumah kamu ada redha Allah. Ketika mana kamu ada rumah yang besar, maka panggil anak-anak yatim. Contoh kan, di antara sekarang yang kita tengok ramai yang buat, apabila dia ada kenderaan, dia bagi untuk guru dia guna pakai kenderaan. Dia ada kereta, contoh dia ada duit yang banyak, dia beli satu kereta untuk dia. Yang selebihnya nak beli kereta, dia berikan kepada tutup guru dia. Dia berikan kepada orang-orang yang belajar agama. Maka ketika itu, itulah yang dinamakan kekayaan pada tempat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita meletakkan kekayaan itu kepada di tangan kita, bukan di hati, maka kita akan dapat melepaskan ia. Kita akan dapat melepaskan ia dengan keikhlasan. Tetapi kalau kita meletakkan kekayaan itu dan meletakkan harta dunia itu pada hati kita, maka ketahuilah kita telah menyebabkan kita menjadi jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya kata ulama, tidak akan berhimpun di antara dua perkara, iaitu pada satu keadaan. Contohnya hati kita. Kalau hati kita telah dipenuhi dengan dunia, hati kita telah dipenuhi dengan kelalaian, hati kita dipenuhi dengan kemaksiatan, maka macam mana kita nak meletakkan cinta Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hati kita? Macam mana kita nak meletakkan cinta hakiki di dalam hati kita? Sedangkan ketika mana kamu meletakkan dunia di dalam hati kamu, meletakkan segala kekhayalan di dalam hati kamu, maksiatnya, maka macam mana kamu boleh bilang bahawasanya aku mencintai Allah, aku mencintai Rasulullah? Kalau hanya dengan bilang, padahal pada zaman baginda Rasulullah SAW, berapa ramai di antara orang-orang yang munafik pada zaman baginda Rasulullah SAW. Pada zahirnya mereka solat, pada zahirnya mereka berpuasa,
pada zahirnya mereka menunaikan zakat, dan ada di antara mereka nampak seperti orang yang beriman, tetapi ketahuilah bahwasanya mereka itu adalah di kalangan orang-orang munafik. Ketika baginda Rasulullah SAW mengajak untuk berperang, mereka memberi alasan bermacam-macam. Itu di antara perangai-perangai orang munafik. Maka ketahui, kalau diri kita sekarang ni, cuba kita nilai diri kita sekarang ni. Kita tengok pada diri kita masing-masing. Tak perlu kita tengok orang lain. Kita tengok pada diri kita, kita tengok pada orang yang di bawah kita, anak-anak, isteri kita. Macam manakah kita telah membantu mereka untuk mengenali Allah dan Rasul, untuk menanamkan cinta hakiki ke belum? Kalau belum, ketahuilah bahawasanya nanti anak-anak kita, isteri kita, adik kita, kakak kita akan tarik kita pada hari akhirat kelak. Ya Allah, dulu dia ni, ya Allah, tak pernah mengajar aku cinta hakiki. Dulu ya Allah, dia tak pernah dulu mengajar aku tentang syariat agama, tentang akidahnya sahih, tentang macam mana untuk aku melakukan ibadat kepadamu ya Allah. Dulu dia tak pernah tegur aku melakukan maksiat. Ayah aku ni selalu, ketika mana aku melakukan maksiat, dia hanya mendiamkan diri. Ketika mana aku mendedahkan aurat, dia hanya mendiamkan diri. Maka ketika itu, ketika kamu ingin melangkahkan kakimu ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, maka anak-anak isteri kamu ini, orang yang kamu dipertanggungjawab, akan pegang kaki kamu. Akan pegang kaki kamu. Ada riwayat dalam kitab-kitab menyebutkan akan pegang belakang tengkuk kamu. Maka dia memberitahu, ya Allah, dia dulu tak pernah menunaikan haknya kepada kami. Dia tak pernah ajar ilmu agama. Dia tak pernah mendidikkan tentang ketauhidan kepada Allah. Mencari cinta hakiki dia tak pernah memberitahu. Ataupun dia tak pernah mengajar. Maka ketika mana isteri dan anaknya mendedahkan aurat, dia membiarkan sahaja. Maka inilah yang dipanggilkan sebagai lelaki yang dayus. Lelaki yang dayus ini bukan sahaja kepada suami-suami, bukan sahaja kepada ibu dan ayah, bukan sahaja kepada iaitu abang-abang, tetapi sesiapa sahaja yang di bawah tanggungan kita, maka kita boleh sahaja menjadi orang yang mendahkai kepada Allah SWT kerana membiarkan orang di bawah kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita sama-sama untuk melihat pada diri kita. Ya Allah, teruknya aku ya Allah. Ampunilah segala dosaku. Kalau sebelum ni kita tak tahu cara macam mana untuk kita mencari redha Allah. Untuk kita belajar betul-betul akidahnya sebenar. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Untuk kita belajar betul-betul syariat agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita pergilah hantar anak isteri kita, dengarlah ceramah-ceramah ulama-ulama. Dengarlah ceramah ustaz-ustaz. Bukan kita hanya membiarkan anak isteri kita melihat movie, melihat cerita itu, cerita ini, melihat nyanyi itu, nyanyi ini. Kan? Melihat bermacam-macam cerita-cerita yang mendedahkan aurat. Kita membiarkan anak-anak kita melihat ataupun mendengar lagu-lagu yang tidak elok. Kan? Lagu-lagunya cinta-cintun ke, lagu-lagu yang bukan merapatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita membiarkan, menyebabkan kita itu akan semakin jauh daripada Allah Taala. Bukan itu sahaja, kita mendidik anak-anak dan isteri kita dan di bawah tanggungan kita. Tak kisahlah kalau kita bos, kita yang menggalakkan mereka untuk melihat perkara-perkara maksiat, melakukan perkara maksiat, maka kita akan dipertanggungjawab di dalam hari akhirat kelak. Wahai saudaraku, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita ambil sebagai iktibar ataupun sebagai peringatan untuk diri kita. Setiap daripada kita adalah pemimpin dan setiap daripada kita akan dipertanggungjawab atas apa yang telah kita pimpinkan. Kalau kita mendidik anak-anak kita bukan mengenali Allah dan juga Rasul, bukan mencari cintanya hakiki, maka kita telah membinasakan anak-anak dan isteri kita. Kebanyakan daripada kita suka, kan, contoh, ajar anak-anak dengan dengan cara hidup barat. Kan, dengan cara hidup barat, mengaji Quran dah tak mengaji dah. Belajar agama jauh sekali. Belajar fardu ain tak lepas-lepas. Maka kita membiarkan anak-anak kita dalam kejahilan, semakin jauh kita
anak kita kata, oh suka K-pop, suka Hindustan, suka ni, oh saya suka artis ni kan. Anak kita suka artis-artis yang kafe-kafe kan. Menjadikan idola. Apabila kita tanya Rasulullah, siapakah Rasulullah? Rasulullah siapa kan? Ada di antara apabila saya handle satu program yang mana kita suruh budak mengucap dengan kalimah syahadah, budak sekolah menengah. Mengucap dengan kalimah syahadah pun dia tak tahu. Kan? Kita kata mengucap dengan kalimah syahadah, dia tak tahu. Kita kata mengucap kata mengucap masuk Islam, tak tahu. Dia kata tak tahu. Kita ajar lagi asyhadu. Dia pun ikut asyhadu. Dia pun tak tahu bahawasanya itu mengucap dengan kalimah syahadah. Macam mana kita didik anak-anak kita, maka semakin rosak generasi yang akan datang. Disebabkan apa? Disebabkan kerana kejahilan diri kita. Kita kadang-kadang ada je orang-orang macam kawan-kawan kita ustaz. Kita ada di antara di masjid ataupun di surau tukuk guru. Kita ada kadang-kadang anak-anak kita yang pergi belajar tahfiz, belajar pondok. Kita ada di antara abang, kakak-kakak kita yang alim. Maka kita tidak mahu untuk belajar dengan dia. Kita tak mahu untuk pergi, orang kata pergi bertanya dengan dia. Macam mana cara untuk mendapat redha Allah. Kita tak pernah bagi tahu. Yang kita tahu bahawasanya mencari dunia, bangun pagi cari dunia. Tidur cari dunia. Tidur pun fikir pasal dunia lagi. Maka menyebabkan kita semakin jauh daripada cinta yang hakiki. Orang yang jauh daripada cinta hakiki ini, dia mengambil apa ni sebagai kehidupannya barat. Dia kata contoh, oh Ronaldo pagi-pagi minum air kopi. Contoh kan, dia pun minum air kopi pagi-pagi. Oh Ronaldo buat rambut macam ni, dia pun buat rambut macam tu. Sedangkan baginda Rasulullah SAW telah ajar siap-siap. Rasulullah SAW dah ajar daripada A sampai Z. Rasulullah SAW ajar. Di antara sunnah baginda Rasulullah SAW, macam mana rambut baginda Rasulullah SAW, macam mana kehidupan baginda Rasulullah SAW. Bangun pagi apa Rasulullah SAW buat. Rasulullah SAW di antaranya bangun solat tahajud. Maka kita tak ikut semua tu. Kita ikut, oh bangun pagi juga tapi tengok bola. Kan? Kita ikut juga bangun pagi, bangun pagi kita kena, kita kena buat yoga dulu. Tak ada masalah kita nak buat untuk senaman, silakan. Tetapi ingat, jangan sesekali kita menjauhi daripada Allah dan juga Rasul. Yang menyebabkan kita akan binasa pada hari akhirat kelak. Di dalam hadis baginda Rasulullah SAW bersabda, Man tashabbaha biqaumi fahuwal minhum. Barang siapa iaitu menyerupai ataupun sama dengan satu kaum. Kan dia ikut cara barat, kehidupan dia cara barat, semua cara barat. Cara Rasulullah SAW dia kata khulud. Dia kata cara Rasulullah SAW ni dah lapuk, dah ditelan zaman. Cara Rasulullah SAW pakai kopiah tak payah, kita pakai kita pakai topi sudu lah kan. Kita pakai tak kisahlah, macam-macam sekarang. Kan perempuan tak payah pakai tudung lah kan. Kita lepaskan rambut, kita buat color rambut kan. Yang lelaki pun color rambut. Menyebabkan sunnah baginda Rasulullah SAW, menyebabkan cara hidup untuk kita mendapat cinta hakiki itu semakin jauh. Maka kita persoalkan, kenapa Allah Ta'ala tak sayang aku? Ketika mana kita diuji dengan musibah, kita kata, Ya Allah, kau tak sayang aku. Sedangkan kita tak sayang diri kita. Kita hidup, kita bina hidup keluarga kita, kita bina hidup diri kita, iaitu tidak sama dengan cara hidup baginda Rasulullah SAW. Yang mana baginda Rasulullah SAW sudah pun bersabda 1400 tahun dahulu. Baginda Rasulullah SAW dah bagi tahu siap-siap. Man tashabbaha biqaumi fahuwa minhu. Kamu, kalau kamu sama dengan satu kaum tu, kamu meniru satu kaum tu, maka kamu daripada kalangan mereka. Kita dah terpaut hati kita. Kita dah tak terpaut dah dengan Rasulullah. Kita tengok cerita Hindustan, kita dapat menjiwai, oh Shahrukh Khan, oh cinta hatiku kan. Kita tengok Shahrukh Khan, oh menjadikan idola pada hidup kita. Kita jadikan dalam idola hidup kita ni cara hidup mereka. Orang-orang kafir. Kita tengok, dia buat apa sampai pagi? Dia buat apa yang petang-petang? Dia buat apa? Dia buat apa? Dia buat apa? Kita tengok 24 jam, kita tengok cara hidup dia dan kita ikut cara hidup dia. Tetapi baginda Rasulullah SAW, satu pun kamu tidak ikut. Baginda Rasulullah SAW, satu pun kita tidak rasa untuk ingin untuk ikut. Lalu kita bertanya kepada Allah Ta'ala, kenapa Allah Ta'ala uji kita macam ni? Allah Ta'ala tak sayang aku ke? Bagi aku sakit lumpuh, bagi aku jatuh miskin, bankrupt, muflis. Kebanyakan orang akan sedar apabila dia sudah jatuh di bawah. Apabila dah jatuh kat bawah, baru dia sedar.
Baru dia nak cari cinta hakiki, baru nak pergi pondok, baru nak cari ustaz, bacakan doa, bacakan yasin, baru nak cari. Sebelum tu tak. Sebelum tu ustaz pun dia kata, ni penunggak agama. Nyanyi ustaz ni tak boleh guna. Ustaz ni geng-geng apa ni, geng-geng akhirat aje, dunia dia tak ambil. Kan? Contoh. Tetapi ketahuilah bahawasanya setiap manusia itu akan diuji dengan keduniaan. Setiap manusia, tak kisah perempuan. Perempuan pun Allah Ta'ala uji dia. Allah Ta'ala jadikan dia sebagai perhiasan di atas dunia. Iaitu ad-dunia mata, kata baginda Rasulullah SAW. Dunia ini adalah perhiasan. Allah Ta'ala buat dunia ini perhiasan. Jadi kita boleh ambil tak? Boleh ambil. Tak ada masalah. Macam saya kata tadi, kita ambil, kita letak hanya pada tangan kita. Bukan kita letak di dalam hati kita. Kita letak dalam hati kita, rosak hati kita. Macam mana? Ketika mana kita nak bersedekah, kita rasa kedekut. Itu adalah meletakkan dunia di dalam hati. Padahal dalam bank kita ada beratus-ratus ribu, berpuluh-puluh ribu, kan? Sedangkan orang yang mana orang miskin, dia hanya bekerja, orang kata gaji hari RM10, RM5, penoreh getah, tetapi dia boleh bagi sedekah. Senang dia bagi sedekah, bagi RM2, RM3. Padahal dalam poket dia tidak ada dah. Sehingga dia bersedekah dan tak ada duit dah. Tetapi dia bersedekah juga. Kenapa dia bersedekah? Kerana dia meletakkan dunia itu pada tangannya dan meletakkan akhirat itu pada hati dia. Tetapi kalau orang yang kaya, maka apabila letak dunia itu di tangan, hatinya akhirat, nescaya dia akan lagi senang untuk bersedekah. Lagi banyak dia boleh membuat amal-amal yang orang kata amal-amal dia boleh lagi buat lagi banyak. Kan? Contoh pondok tahfiz memerlukan, kan, memerlukan membuat pondok, membuat pembangunan baru. Maka apabila meletakkan akhirat pada hati dia, dalam bank saya ada 10 juta, ustaz ambil lah. Kan? Contoh, itu di antara contoh. Apabila dia mengeluarkan, ketahuilah kata baginda Rasulullah SAW, ketika mana kamu bersedekah, maka Allah Ta'ala akan mengganjarkan. Jadi kalau orang yang beriman, dia akan percaya. Apa yang dimaksudkan oleh baginda Rasulullah SAW, diganjarkan. Maka diganjarkan, ada riwayat menceritakan bahawasanya 10 kali ganda. Ada riwayat yang menceritakan seperti pohon yang kita menanam pohon, keluarnya dahan, kan? Maka itu di antara kelebihan bersedekah. Tetapi kalau orang yang tak beriman, maka dia tak akan percaya. Kan? Nanti sedekah nanti elok-elok ada 1 juta, bagi RM1 tinggal 999. Sampai tahap tu kedekut dia. Kan? Contoh itu dalam bab sedekah. Okay? Jadi kata baginda Rasulullah SAW, dunia mata. Dunia ini adalah perhiasan. Wa khairu mataha, dan sesungguhnya sebaik-baik perhiasan adalah al-mar'ah salihah, iaitu perempuan-perempuan yang solehah. Maka kalau kita ada anak, didik anak-anak kita menjadi perempuan yang solehah. Macam mana nak didik mereka? Suruh mereka belajar cara hidup Sayyidina Khadijah, cara hidup Sayyidatina Aisyah, cara hidup Sayyidatina Fatimah. Kan? Ini tak kita beli buku, komik-komik, kita beli novel-novel cinta-cinta, cara hidup barat. Lepas tu mulalah ada apa ni, dalam hidup barat tu dia romantik, lepas tu bersama, lepas tu kan jadi macam apa ni, menyebabkan hidup anak-anak kita rosak. Matlamat hidup anak kita pun rosak. Kita ada isteri tapi kita tak didik pun cara baginda Rasulullah SAW. Kita tak didik pun, kita tak ajar pun cara hidup Sayyidatina Khadijah, cara hidup para sahabat-sahabat baginda Rasulullah SAW. Kenapa kita tak ajar? Disebabkan kerana hati kita itu jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita letaklah diri kita ini, kita ada anak-anak, adik isteri, didik mereka sebaik-baiknya. Kerana mereka nanti akan tarik kita akhirat nanti. Kalau kita ini orang yang soleh, kan, maka anak-anak isteri kita masuk syurga. InsyaAllah mereka akan bahagia bersama-sama kita di dalam syurga. Tidakkah ingin kita sama-sama membawa anak dan isteri kita bina dunia kita di syurga nanti, bina mahligai kita di syurga nanti? Maka kalau orang-orang yang berfikir, dia akan berfikir sehingga ke syurga. Tetapi kalau orang hanya berfikir hidup ke atas dunia, mati nanti kahwin lain, kan, yang isteri pergi kahwin lain, suami pun kahwin lain, nak kahwin tak ada masalah. Okey, jadi maksudnya dia fikir tak apalah, isteri aku mati nanti aku kahwin lain, kan. Contoh, kan, ataupun dia kata tak apalah, nanti kalau
kereta ni dah buruk, beli kereta lain. Maka dia hidup ni hanya kat dunia je. Dia tak fikir pun akhirat. Kalau bagi dekat ni, miskin. Kalau keluarkan zakat, miskin. Kan? Baik jangan keluarkan. Maka orang-orang begini, orang-orang yang jauh dengan Allah Subhanahu Taala, maka dia sukar untuk mendapat cintanya hakiki. Pada hari ini, tajuk kita adalah cintanya hakiki. Cintanya hakiki itu adanya sebenar-benar duduk kepada cinta. Kita cari pintu. Di mana pintu cinta hakiki? Kan? Kita sebagai manusia ni kita cari. Mana pintu yang kita untuk kita dapat cinta Allah Subhanahu Wa Taala? Di antaranya iaitu pintunya adalah mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kamu mencintai Rasulullah SAW, kita mencintai Rasulullah SAW, ketahuilah ketika mana baginda Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis, iaitu ketika itu baginda Rasulullah SAW bersabda, anta ma'aman ahbata, kamu akan bersama-sama dengan orang yang kamu cintai. Maka sekalian para sahabat baginda Rasulullah SAW bergembira, merasa seronok, kan? Daripada mereka asalnya mereka sedih. Mereka sedih ketika itu baginda Rasulullah SAW menceritakan tentang kedahsyatan hari kiamat. Baginda Rasulullah SAW menceritakan tentang kedahsyatan hari kiamat. Hari kiamat ini berlaku, ini berlaku. Baginda Rasulullah SAW telah pun memberitahu ketika di medan khutbahnya. Maka ketika itu sahabat-sahabat sekaliannya menangis. Di antaranya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ada di antaranya Sayyidina Umar bin Khattab. Maka mereka ini nangis. Sahabat ni boleh kata kesemuanya dalam keadaan menangis dan sayu. Kan? Takut dengan kehadiran hari kiamat. Takut kenapa? Takut nanti dia tak bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika mana sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pun dalam keadaan menangis. Ada di antara salah seorang sahabat baginda Rasulullah SAW mengangkat tangan dalam keadaan menggigil. Lalu dia mengatakan kepada baginda Rasulullah SAW, mata sa'ah ya Rasulullah. Bilakah datangnya hari kiamat ya Rasulullah? Bilakah hari kiamat ya Rasulullah? Kan? Dia tanya baginda Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengatakan bahawasanya, apakah persediaanmu untuk menghadapi hari kiamat? Apa persediaan kamu untuk menghadapi hari kiamat nanti? Maka dia pun angkat tangan, dia bangun lagi sekali, dia mengatakan bahawasanya, ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak ada persediaan apa-apa. Sesungguhnya aku tak ada apa-apa ya Rasulullah, melainkan kecintaanku kepadamu ya Rasulullah. Maka ketika itu baginda Rasulullah SAW bersabda, anta ma'aman ahbata. Daripada mereka sedih, mereka terus bergembira kerana baginda Rasulullah SAW mengatakan bahawasanya, kamu akan bersama-sama dengan orang yang kamu cintai. Maka tidak ada orang yang mencintai seseorang itu, maka dia mencintai yang hakiki, dia mencintai Sayyidina Rasulullah SAW, dia mencintai Allah Subhanahu Taala, maka dia akan dikhianati cinta dia. Sesungguhnya kalau kamu mencintai Allah Subhanahu Taala, kamu mencintai Rasulullah SAW, kamu akan dibalas cinta insya-Allah dengan izin Allah Taala. Kamu akan dibalas cinta daripada baginda Rasulullah SAW. Kita yakin bahawasanya kalau betul-betul kita mencintai Rasulullah SAW, biarlah ditelan zaman. Jika sunnah baginda Rasulullah SAW ditelan zaman, maka kitalah orang yang pertama membela sunnah baginda Rasulullah SAW. Jika sunnah baginda Rasulullah SAW diinjak-injakkan, dikatakan kolot, sudah lapuk, sudah lama, maka kitalah orang yang pertama mempertahankan sunnah baginda Rasulullah SAW. Kerana tidak ada orang yang mempertahankan sunnah baginda Rasulullah SAW, ketika itu dia akan mencapai cintanya hakiki. Tetapi kalau kita cinta Allah, kita tak cinta Rasulullah, maka kita tidak akan sempurna iman kita. Bahkan kata ulama, kufur. Okey, ada setengah orang dia cinta Allah Ta'ala, tapi dia tak cinta Rasulullah. Dia kata Rasulullah kenapa tak cinta? Sebab dia kahwin ramai. Rasulullah kenapa tak cinta? Entahlah, sebab dia kan manusia. Buat apa kita nak cinta lebih-lebih? Tapi ketahuilah, pintu untuk mendapat redha Allah itu adanya terletak kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka cintailah Rasulullah, kamu akan mendapat cinta hakiki. Itulah yang dikatakan apabila kamu mencintai tempat yang haknya, kamu mencintai pada tempat yang betul, maka kamu akan dapat cintanya sebenar-benar cinta. Tetapi kalau kita mencintai tempat yang salah, maka kita akan mendapat cinta yang tidak
benar ataupun tidak betul. Okey, kalau kita kata kita mencintai Allah tapi hanya bibir mulut, dalam hati tak terdetik pun rasa cinta kepada Allah, rasa sayang kepada Allah Taala, kita banyak masa dengan dunia, maka kita telah membohongi diri kita. Ketahuilah bahawasanya kata baginda Rasulullah SAW, di dalam diri kamu itu ada seketul darah yang apabila kata baginda Rasulullah SAW, iza salahat fasadat kullu. Apabila dia baik pada hati dia itu, apabila dia baik pada seketul daging dia itu, kan, seketul darah lah kita kata, kan, apabila kita elok pada seketul darah itu, iza salahat jasada kullu, maka eloklah kepada seluruh tubuh badan dia. Apabila fasadat, apabila kita rosak, apa kita panggil ni, rosak pada seketul darah itu, maka fasadat jasada kullu, maka rosak seluruh tubuh badan kita. Kalau pada seketul darah itu elok, maka elok seluruh tubuh badan kita. Maka kata baginda Rasulullah SAW, wahiyya qalbu, ia adalah hati. Dia adalah hati. Kalau hati ni kita jaga betul-betul, maka insya-Allah seluruh tubuh badan kita akan memperlakukan perkara yang betul. Gerak-geri, perkataan, perbuatan kita, setiap tingkah laku kita akan melakukan perkara yang betul. Tetapi apabila dia fasada jasada kullu. Kalau dia rosak, hati ni rosak, maka rosaklah seluruhnya. Oleh itu, marilah kita sama-sama mencari cintanya hakiki, kerana cintanya hakiki itu terletak yang pertama iaitu kepada pintu dia. Kita cari pintu dia mana? Iaitu baginda Rasulullah SAW. Yang kedua, hati kita ni. Jaga hati kita ni. Jangan bagi hati kita ni dikuasai oleh dunia. Biar dunia dikuasai oleh tangan kita sahaja. Kita nak ambil dunia silakan. Tetapi kita jadikan dunia itu sebagai akhirat kita. Letak dalam hati itu, ambil dunia, jadikan dia akhirat. Maka kita akan mendapat cinta yang sebenar, cintanya hakiki, insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sama-sama muhasabah diri kita, lihat muka anak-anak kita. Mereka berhak bahagia di dunia dan akhirat. Kita lihat muka isteri kita. Mereka berhak untuk bahagia dunia dan akhirat. Kita lihat muka orang-orang yang di bawah kita. Kalau kita bos, kita tengok muka staf kita, maka mereka berhak untuk menggapai redha Allah. Jadi caranya kita bantu mereka. Kita tolong mereka, didik mereka sepenuhnya supaya mereka selamat dunia dan juga akhirat. Jadi sekadar itu sahaja. Terima kasih kepada semua yang menonton pada hari ini. Kita sama-sama untuk mencari cintanya hakiki. Insya-Allah cintanya hakiki itu hanyalah cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan pintunya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terima kasih juga kepada yang menjemput saya pada untuk ceramah kali ini, iaitu daripada pihak Tafiz, Mahat Tafiz, dan saya ucapkan ribuan terima kasih, dan kita sama-samalah membentuk diri kita ke arah keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana tidak ada yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala melainkan keredaannya. Tidak ada cintanya hakiki melainkan cintanya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.